Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. New narrative ataupun naratif baru untuk pendidikan tinggi dan universiti kita perlu dilihat kepada satu sumbangan ataupun kontribusi yang tangible ataupun yang boleh dipegang oleh masyarakat dan juga komuniti ataupun ummah secara keseluruhan. Hari ini naratif bercakap ataupun bercerita bagaimana universiti boleh berperanan menyelesaikan isu-isu yang melanda masyarakat. Banyak isu berkaitan dengan kesalahfahaman tentang konsep ataupun keadilan, isu berkaitan dengan mengatasi kemiskinan masyarakat, isu berkaitan dengan ummah misalnya, kesalahfahaman berkaitan dengan maksud ekstremisme, radikalisme dan juga terorisme. Isu juga berkaitan dengan bagaimana relevannya universiti dengan pihak industri seperti menyediakan mahasiswa ataupun para graduan yang relevan dengan industri semasa ataupun situasi ekonomi semasa. Semuanya ini penting. Bukan hanya menjadi gedung ilmu, bukan hanya menjadi menara gading yang begitu jauh dengan masyarakat. Sampaikan isu di sebelah pagar pun kita lihat seolah-olah universiti tidak pandang ataupun terlepas pandang ataupun sengaja terlepas pandang untuk menyelesaikannya. Jadi bagaimana universiti respon ataupun pimpinan universiti, kepimpinan universiti respon ataupun memberi reaksi kepada semua naratif baru peranan universiti dan juga akademia ini. Jadi bersama saya pada malam ini satu tokoh yang tidak asing lagi di negara kita yang baru saja dilantik sebagai Presiden Universiti Islam Antarabangsa yang ke-8 iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Mohammad Daud Bakar di sebelah kiri saya. Apa khabar Dr. Mohammad Daud? Alhamdulillah. Walaupun sibuk saya tahu. Alhamdulillah. Tempoh hari kita panggil Datuk Dr. Mohammad Daud sebagai pemegang topi, pemegang amanah, pengurusi pemegang amanah YAPIM. Tapi malam ini Datuk sebagai Presiden UIA yang ke-8. Mungkin ini bukan perkara asing bagi Dr. Mohammad Daud Bakar kerana Datuk lahir dari universiti ini pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Naib Chancellor High Ewal Pelajar pada satu ketika dahulu. Jadi saya rasa seperti sirih pulang ke gagang dan pastinya diraih-raihkan oleh warga UIA dan juga graduan UIA yang ratusan ribu di luar sana. Mungkin sebagai permulaan, sebagai Presiden ke-8, apa ataupun reaksi awal apabila diberi amanah satu lagi topi baru kepada Datuk? Bukan perkara yang mudah sebenarnya dalam era Malaysia baru ini. Kita melihat pendidikan begitu krusial, begitu menjadi perdebatan masyarakat. Seolah-olah Menteri Pendidikan hari ini setiap hari ditembak. Sama ada isu sekolah, isu kasut sekolah, isu universiti, isu guru-guru dan sebagainya. Dan saya rasa Datuk pun tidak dapat lari menjadi perhatian apabila dilantik sebagai Presiden UIA yang ke-8. Dan pastinya UIA bukan universiti biasa-biasa. Di universiti yang ada keistimewaannya, yang ratusan ribu keluar daripada Menara Gading ini. Dan namanya bukan hanya terkenal di Malaysia tetapi di kalangan negara Islam, malah negara-negara tertentu misalnya di Maldives, di Bosnia, di Kosovo. Pimpinan negaranya ataupun dipenuhi para graduan UIA. Mungkin sebagai permulaan Dr. Mohammad Daud Bakar. Terima kasih di atas jemputan pada malam ini untuk saya berbicara dalam konteks pendidikan awam di Malaysia dan lebih khusus kepada apakah peranan ataupun naratif baru yang pihak Universiti Islam Antarabangsa Malaysia boleh lakukan. Dan saya sebagai Presiden yang baru dilantik baru-baru ini merupakan presiden pertama yang bukan berlatar belakangkan politik. Saya tidak ada sebarang kaitan dengan mana-mana parti politik. Dan sebut tadi saya adalah bekas pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya juga seorang ahli korporat, ahli usahawan dan juga saya seorang ahli global. Jadi saya rasa dalam konteks tersebut kemungkinan yang berhormat Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik percaya bahawa universiti ini mesti dipimpin oleh seseorang yang boleh membina balik satu jabatan, sama ada jabatan keilmuan, jabatan keusahawanan, jabatan networking, strategic relationship dengan segala pemegang taruh kita. Di antaranya OIC, alumni yang berselerak di satu dunia pada hari ini dan juga jaringan dengan industri. Yang kebetulan saya juga adalah pemain tegar dalam konteks di Malaysia pada hari ini dalam bidang keuangan, dalam bidang pelaburan, dalam bidang IR 4.0 dan sebagainya. Jadi untuk melihat isu ini saya rasa bahawa
masa adalah sesuai untuk kita sentiasa mewawarkan bahawa pendidikan itu merupakan ikuti baru. It's a new ikuti. Dan orang tidak nampak melainkan modal ataupun wang sebagai ikuti. Tapi bagi saya yang lebih penting lagi adalah modal insan itu. Kita sebut modal insan, kan? Human capital. Tetapi bagaimana kita merealisasikan modal insan dalam bentuk pelbagai-bagai bidang sebagai bakal pekerja, sebagai pengubah, ejen pengubah masyarakat, dan juga sebagai mereka yang menjadi duta dan ambassador daripada negara kita atau negara di luar daripada Malaysia. Jadi universiti secara umumnya perlu melihat bahawa kita sedang menguruskan satu ikuti yang besar, iaitu modal insan itu sendiri. Ya, Dr. Mohammad Daud Bakar. Satu ketika UIA dia punya nama begitu besar. Satu ketika lah, bukan sekarang tak besar tapi masih besar, tetapi seolah-olah ditenggelami dengan reputasi, dengan kepimpinan dan juga dari sudut kualiti graduan. Satu ketika juga apabila saya berada di luar negara ke Middle East, Timur Tengah, ke negara-negara seperti Turki, negara seperti Bosnia. Di Turki lah secara khususnya apabila saya berinteraksi dengan pimpinan parti yang memerintah di kalangan NGO yang besar di Turki. Rata-ratanya datang daripada UIA. Saya terperanjat apabila mereka, saya biasa ke Gombak minum makan tom yum, makan nasi ayam dan sebagainya. Betul, Mereka tidak akan lupa momen ataupun pengalaman berada 5 tahun. Kalau mereka buat pasca siswazah, mereka ada 8 tahun di Gombak, di UIA dan sebagainya. Begitu tersohor dan begitu mereka recognize dan menghormati bagaimana kualiti pendidikan Malaysia. Jadi itu tidak cukup pada hari ini. Apabila kita bercerita seolah-olah UIA ditenggelami dengan isu berkaitan dengan kualiti pelajar pada hari ini. Seolah-olah relationship UIA dengan negara-negara OIC itu semakin kurang kerana kita melihat dalaman semata-mata kepentingan UIA kepada pendidikan Malaysia secara khususnya, tetapi kita tidak melihat kontribusi UIA yang begitu besar di awal penubuhan itu. Ada kontribusi OIC, ada kontribusi di kalangan pemain-pemain scholars yang hebat di United Kingdom, di Amerika Syarikat, di Turki, di Al-Azhar dan sebagainya, memberi sumbangan kepada UIA. Bagaimana itu dikembalikan semula dalam masa yang sama, memasyarakatkan universiti untuk mengatasi apa yang Datuk Dr. Mohammad Daud katakan tadi? Menarik hujah tersebut dan juga mungkin throwback apa yang telah berlaku selama ini. UIA ada satu idaman kepada ramai pelajar-pelajar Islam di seluruh dunia, daripada China sampailah ke Afrika, sampailah ke Eropah sekalipun. Jadi nama UIA harum di peringkat antarabangsa dan UIA telah berjaya menjadikan UIA sebagai pentas utama untuk pendidikan awal. Khususnya zaman saya dulu, waktu saya Timbalan Rektor, kami memberikan fokus yang lebih pada negara yang minoritinya orang Islam, yang mereka perlukan satu platform untuk melebaskan daripada minda yang ke belakang, untuk memberikan ilmu yang sepatutnya, personality yang sepatutnya. Jadi pada hari ini kita sudah melepasi tahap tersebut. Kita kena bina balik hubungan yang lebih intim, yang lebih strategik, yang lebih berimpak kepada masyarakat dunia. Masyarakat dunia mahu melihat UIA ini akan terus menjadi, if you like, the Harvard of the East. Exactly. Dari segi kepimpinan. Mungkin ilmu kita tidaklah sehebat Harvard, tidaklah sehebat MIT ataupun sebagainya. Tapi dari segi kepimpinan dan tasawuf Islam dan juga pendidikan yang komprehensif, holistik, UIA sudah mempunyai kurikulum yang cukup mantap. Punya ikon-ikon menjadi tenaga pengajar dan ramai di kalangan tenaga pengajar yang sudah berhenti, mereka sanggup untuk memberikan input dari segi membina balik antara kita dengan Turki, dengan Bosnia, dengan Afrika, berbagai-bagai tokoh-tokoh itu kita boleh janakan balik supaya menimbulkan balik satu gelombang yang baru. Sinergi baru di antara kita dengan alumni dan juga bekas-bekas pensyarah. Dalam konteks Malaysia, saya amat setuju bahawa istilah Menara Gading itu istilah yang terlalu tidak tepat sama sekali. Universiti bukanlah tempat untuk kita bermegah dengan pakaian jubah universiti kita, dengan pangkat kita dan seumpamanya. Malah kejayaan kita diukur sejauh mana kita dapat memberikan ilmu kepada pelajar sebagai ejen perubah, sebagai ejen untuk memberikan kesan pada masyarakat. Kalau universiti gagal meletakkan minda perubah dalam masyarakat, saya rasa universiti perlu membuat ulang kaji semula kepada kurikulum, kepada pendekatan dan sebagainya. Ya, bagaimana itu dapat dilakukan, Dr. Mohammad Daud Bakar? Kerana masyarakat seolah-olah rasa akses kepada universiti itu amat jauh, agak sukar, seolah-olah dia ada satu kelab elit
yang tidak melihat apa yang berlaku di luar pagar universiti. Masyarakat juga orang kata pun dahaga isu berkaitan dengan bagaimana lonjakan kepimpinan kepada isu-isu yang berlegar seperti isu berkaitan dengan anak muda, millennials yang saya rasa kita perlu ada naratif yang benar-benar memahami millennials. Begitu juga kita Datuk Muhammad Daud Bakar begitu hebat dalam bidang kewangan Islam, diiktiraf satu dunia global, peringkat global. Tetapi ya, falsafah kewangan Islam perlu kembali kepada masyarakat, membangunkan ekonomi masyarakat, menghapuskan kemiskinan, mengangkat institusi seperti Baitul Mal, zakat ke tahap yang tertinggi, hampir seperti mana yang berlaku di zaman Osmaniyah, zaman kehebatan khalifah-khalifah empat itu dan sebagainya. Bagaimana ia dapat dilakukan, Datuk? Ini perlukan satu transformasi yang besar saya rasakan dan pelbagai peringkat dan perspektif. Yang pertamanya, saya ingin melihat bahawa korelasi antara silibus sukatan pelajaran dengan industri itu dipertingkatkan. Kalau sekadar 30% atau 40% tak cukup. Paling kurang 50% mesti ada korelasi dengan industri yang berlaku pada hari ini. Sama ada kejuruteraan, alam sekitar, even kemanusiaan. We have to improve the algorithm yang baru. Algoritma baru sekarang berbeza dengan algoritma zaman dahulu. Itu yang pertama, korelasi sukatan kurikulum dengan pendidikan di industri. Yang keduanya adalah menjadikan pelajar kita ejen perubahan masyarakat. Saya difahamkan oleh pihak pimpinan UIA, kita sudah melihat satu projek orang asli di sekitar Gombak yang selama ini sudah tidak diberikan sebarang perhatian. Jadi kita ingin masjid, surau dan juga kawasan reach out. Community. Kalau kita gagal di kawasan berhampiran 1 kilometer, apatah lagi di tempat yang besar lagi. Jadi itu sebagai benchmark yang kita akan masukkan dalam sukatan yang baru, naratif yang baru. Yang ketiganya, pensyarah memegang peranan. Pensyarah mesti mampu membawa naratif sebagai ejen berubah pada pelajar di kuliah-kuliah. Jadi saya akan pastikan dengan apa sahaja saya boleh buat untuk memastikan pensyarah adalah mereka yang dapat melihat ke hadapan, see-through punya mentality. Kalau kita tidak dapat melihat see-through, katakan hari ini Tuan Haji Kahar masuk Universiti Islam, tahun pertama, semester pertama. Apa dalam pemikiran pelajar tahun pertama? Adakah pensyarah sudah melihat dalam minda pelajar tersebut? Kalau pensyarah tidak dapat melihat, pensyarah itu tidak relevan. Dan pensyarah tidak akan menjadi relevan dalam cara penyampaian ilmu dan juga cara meletakkan sukatan pelajaran dan cara memberikan motivasi dan inspirasi kepada pelajar tersebut. Yang terakhir sekali, kita cuba bentukkan di kawasan universiti kampus konsep Center of Excellence untuk masyarakat. Contohnya co-sharing, co-office. Jadi industrial relevant. Kita boleh datang, ada kad sebagainya sebagai pekerja, intern dan sebagainya, anytime up to 12 o'clock. Tapi ada security camera, itu dari security kita kena pastikan. Tapi universiti menjadi tempat internship not only for pelajar kita, ini pun belum ada lagi. Universiti belum ada pusat untuk pembangunan yang serius kepada incubation. Jadi kita insya-Allah saya akan bincang dengan pihak pimpinan UIA dan juga universiti tempatan yang lain. Kita bincang masalah silo tadi kan. Kolaborasi lebih penting. Bukan sekadar kita dengan masyarakat. Universiti dengan universiti pun belum ada kolaborasi. Nak pinjam buku universiti yang satu lagi pun makan masa yang lama. Nak pinjam profesor pun susah. Apatah salah satu semester itu, satu minggu itu profesor yang terkenal di UKM misalnya lah boleh datang ke UIA dan vice versa. Hebat. Inilah kita nak buat kolaborasi yang baru. Tokoh yang hebat bahagian genetik di mana-mana universiti perubatan memberikan impak pada pelajar kita dan itulah konsep kita nak Malaysia baru ini. Malaysia tidak ada sempadan mungkin untuk membawa aspek kebersamaan dan keterkaitan dalam pendekatan kita. Kita mengimpikan satu universiti yang bukan hanya hebat mengeluarkan journals di Scopus ataupun hebat dalam ranking dunia 50 terbaik dunia, 10 terbaik dunia, 20 terbaik dunia. Tetapi apalah kiranya ataupun masyarakat tidak terbela, masyarakat masih dengan dogma-dogma lama, kita masih berbincang tentang hukum halal haram, sini kafir, sini Islam dan sebagainya. Sampai ke mana kita hanya berdebat tentang itu. Jadi bagaimana pandangan Profesor Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar tentang ranking, tentang kontribusi kepada masyarakat, tentang mengislahkan ataupun memberi rejuvenasi kepada pemikiran umat Islam secara keseluruhannya. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini.
Ya, kita sibuk bercerita tentang kualiti mahasiswa. Mahasiswa kita tidak relevan dengan industri, mahasiswa kita tidak articulate, tidak hands on. Itu antara persepsi di kalangan para majikan pihak industri. Tetapi saya rasa ramai di kalangan mahasiswa kita, para akademik kita sudah ada benchmark yang tertentu. Tetapi ini perdebatan yang perlu kita selesaikan ataupun memberi satu pencerahan baru, ada tabayun baru bagaimana ini dilihat. Datuk Dr. Mohammad Daud Bakar, isu berkaitan dengan ranking, status universiti. Mungkin ramai beranggapan ini penting untuk meletakkan benchmark sebuah universiti di kalangan pemain-pemain pendidikan tinggi. Pandangan Datuk Dr. Mohammad Daud Bakar bagaimana? Saya merasa bahawa ranking itu penting. Dia merupakan satu penunjuk aras, tanda aras yang tertentu. Tapi dia bukan segala-galanya. Dia tidaklah menunjukkan bahawa universiti itu universiti yang tidak berkualiti kalau tidak berada dalam ranking yang tertentu. Dalam konteks buat marketing misalnya, kalau tidak ada ranking Susah juga. Susah jadi juga. ibu bapa akan bertanya, universiti kamu ni ranking mana? Di peringkat dunia, peringkat Asia Tenggara, peringkat Asia sebagainya. Jadi perlu tidak kita berusaha ke arah meningkatkan ranking kita. Tetapi kalau kita tidak berjaya mencari niche kita sendiri, itu adalah lebih teruk daripada tidak ada ranking. Jadi kepada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kita hanya fokus pada niche kita. Sebab niche itulah yang akan membezakan kita dengan universiti yang lain. Kita ada bahasa Inggeris, kita ada bahasa Arab, kita ada pelajar antarabangsa, kita ada pengajar-pengajar yang bertaraf dunia. Itulah niche yang kita akan cuba bawa, dan kita ada satu filosofi untuk mengadunkan, menghybridkan antara ilmu wahyu, ilmu langit dengan ilmu manusia, ilmu pendataan kehidupan masyarakat. Jadi itu niche yang kita nak bawa. Jadi dalam konteks UIA, kita nak pencara kita berusaha keras untuk mendapat ranking, mendapat jurnal yang dianggap sebagai berkarya tinggi, tapi itu bukan segala-galanya. Perlu ada usaha, perlu ada benchmark dalaman UIA. Mesti ada, otherwise pencara dia akan ambil mudah. Dia tidak melakukan primary research, dia tidak melakukan satu penciptaan teori yang baru, satu penciptaan ilmu yang baru, penciptaan produk yang baru dalam masyarakat. Tetapi itu tidak boleh menjadikan rujukan segala-galanya. Mereka juga kena bersama dengan pelajar, mengambil tangan pelajar untuk membina syakhsiah, membina apa yang diperlukan dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah, bagi saya, yang paling lebih powerful, naratif UIA ini kena jelas pada peringkat antarabangsa. Apakah naratif baru UIA? Satu tempat untuk mendapat pendidikan yang paling holistik, yang akan membina satu tamadun yang baru, yang bermula daripada masyarakat kampus, yang ada sifat bersih, amanah, integriti, governance, dan kita masukkan mata pelajaran baru dalam kurikulum. Yang Tuan Haji Kah sebut tadi tentang kita masih bincang halal haram, tentang ekstremisme, pengkafiran sebagainya, itu otak kiri. Kita dah lama hidup dalam otak kiri. Jadi kita kena didik pelajar seluruhan otak kita. Otak kanan, otak ada pendataan, ada pengujahan, ada kewajaran, punasabahan dan sebagainya. Jadi universiti tempat untuk mendidik otak kanan. Kurangkan emosi, kurangkan satu tarikan diri sendiri, tarikan yang sempit, yang mudah, yang senang. Kita kena beri satu pendekatan yang payah sikit, yang ada sikit pengujahan. Mencabar sikitlah. Mencabar dalam kelas misalnya, kita nak bagi markah kepada mereka yang bertanya soalan yang kritikal. Substance. Dan kalau boleh pihak dekan melihat apakah soalan yang telah ditanya selama satu semester, kumpulkan. Kalau setakat tanya apa dan perkara itu, ni dah itu berlalu dah. dah berlalu. Kita tanya soalan yang kritikal. Jadi benda itu bukan rocket science. Betul. Sebab itu kita kena articulate-kan, dan saya pernah sebut dalam banyak ceramah saya, apatah salah kita sediakan satu buku untuk bagaimana pelajar nak tanya soalan. Sebab bertanya puncak ilmu. Bila bertanya, keluarnya ilmu. Jadi pensyarah kita hebat, tapi kalau pelajar tidak bertanya, tak keluar tidak ilmu diuji. tu. Jadi kalau boleh saya cadangkan, walaupun dalam keadaan joking, saya rasa penting untuk keluarkan satu buku panduan bagaimana membuat artikulasi yang menjenarkan, menterjemahkan ilmu pensyarah dan juga pelajar dalam dewan kuliah tersebut. Bagaimana pandangan Datuk Dr. Mohammad Daud Bakar berkaitan dengan isu governance? Tadi Datuk Mohammad Daud Bakar menjelaskan bahawa sudah sampai masanya kita ada elemen kemanusiaan yang lebih tinggi. Maksudnya apabila kita bercerita tentang governance, kita mahu melahirkan para graduan yang jelas pandangan mereka tentang isu radikalisme, isu ekstremisme, isu berkaitan dengan korupsi. Kerana antara faktor utama negara ini berubah
pada 2018 adalah apabila kita melihat kita menyampah berkaitan dengan integriti pimpinan, berkaitan dengan korupsi, isu tentang rasuah. Tetapi kalau kita lihat indeks CPI 2018, negara-negara Islam masih berada di kebelakang. Apabila bercerita tentang korupsi, negara-negara bukan Islam seperti Jepun, Korea, Scandinavian country, rakan kita di Singapura berada di tahap yang tertinggi, 50 terbaik. Jadi nampak ini menjadi isu besar. Ya, saya rasa masalahnya bukan masalah negara luar, masalah kita sendiri. Malah di Malaysia pun dengan izin, kita masih melihat subjek integriti dan governance ada subjek yang stand alone. Ya, yang terasing. Yang diajar dalam 3 jam satu semester. Sedangkan subjek itu dimasukkan dalam bidang business procurement punya polisi. Pasti. Tender, dalam kejuruteraan dari segi cara kita membuat bangunan, dekat mana integriti dan tidak patuhnya non-governance tersebut dalam keuangan, dalam fatwa, dalam perubatan, dalam ilmu syariah, dalam ilmu undang-undang. Jadi setiap mata pelajaran itu ada aspek integriti. Kita belajar case law tentang kes undang-undang, kita keluarkan prinsip integriti di sebalik itu. Kenapa hakim memberikan hukuman begitu? Kita masukkan integriti elemen. Jadi setiap mata pelajaran mesti diterjemahkan balik dalam naratif yang baru. Integriti berselerak dalam Quranul Karim. Hebat. Tetapi kita gagal membawa tema integriti dalam semua mata pelajaran di universiti. All the courses are void, kering daripada subjek integrity dan governance. Kalau ada pun satu mata pelajaran 101 on integrity. Silo. Dia macam dia terpisah. Jadi dia merupakan mechanical, dia merupakan satu perkara yang terasing. Sedangkan integriti subjek yang hidup. Saya rasa perlu masa dah sampai untuk pihak universiti, semua universiti awam membawa segala tema-tema utama integriti yang baik di peringkat korporat yang hebat-hebat, masukkan setiap mata pelajaran tertentu, kewangannya, kejuruteraannya, perubatannya. Tapi yang lebih malang, Dr. Mubakar, ada kajian mengatakan bahawa di kalangan fakulti Islam lah, di kalangan universiti yang ada teras Islam yang kuat, di situ ada isu integriti yang besar. Okey. Mungkin itu persepsi, mungkin sebahagian saja. Itu mungkin kena betulkan sikit bahawa integriti bukan milik bidang pengajian agama. Betul. Integriti bukan merentasi bangsa, disiplin, agama dan sebagainya. Jadi yang malangnya mungkin integriti pendidikan di bidang agama itu mungkin kosong sama sekali. Jadi tidak diajar dalam konteks muamalat di mana integritinya, di mana disclosure-nya, di mana arm's length-nya, di mana konsep penzahiran kepentingan. Malah tidak ada di kalangan pelajar kita berikan maksud penzahiran kepentingan dalam syariah. Mungkin blank. Sedangkan ada konsep-konsep tu. Di mana arm's length dari segi penawaran dan segi untuk buat tender, ada konsep syariahnya. Tidak diajar pada pelajar kita. What more dalam bidang-bidang kejuruteraan dan sebagainya. Dan kita melihat integriti ini ataupun isu governance adalah isu ekosistem. Dia tidak boleh wujud sama sekali dengan seorang. Dia mesti ada dia punya ekosistem dia. Ekosistem juga kena diajar dalam universiti supaya mereka tahu mereka juga akan masuk ekosistem dan mereka mesti tahu dekat mana mereka berada dalam ekosistem tersebut supaya mereka menjadi pembentras, menjadi whistleblower, menjadi penghalang dan bukan menjadi ejen walaupun kecil kepada ekosistem yang korup yang tidak baik dalam masyarakat. Akhir sekali Dr. Mat Daud Bakar, untuk dalam masa terdekat ini mungkin setahun 2 tahun dan jangka masa sederhana, ialah tempoh sebagai presiden pun ada tempohnya. Apa keutamaan Datuk yang dijelaskan tadi tetapi mungkin ada emphasis tertentu? Berdasarkan keadaan landscape semasa hari ini, saya bercadang untuk memberi fokus kepada isu governance pada semua peringkat, bukan setakat pentadbiran tapi akademik dan juga pelajar. Yang kedua, isu kestabilan dan juga kelasiran keuangan. Itu paling penting. Penting. Kita bajet tak cukup. Banyak kerja Datuk Bakar kena buat ni. Yang ketiga, macam mana nak arus perdanakan balik sumbangan alumni. Sebab tidak dapat tidak kita kena meminta tolong alumni Malaysia ke di luar negara untuk mereka sama kita. Yang keempat, untuk kita memperjuangkan agenda sustainability yang diperjuangkan oleh UAE sekarang ni, tetapi saya nak masukkan teknologi yang bijaksana, IR 4.0, untuk memudah carakan lagi menjayakan agenda sustainability itu dengan lebih baik, dengan lebih tangible, measurable and impactful. Okay. Itu dengan yang penting. Latar belakang, pengalaman dan juga
kontribusi di peringkat tempatan yang hebat dan juga di peringkat global yang tidak boleh dipersoalkan lagi. Saya rasa inilah tokoh yang perlu kita lihat secara dekat, yang berbahagia Datuk Dr. Mohammad Daud Bakar sebagai Presiden UIA yang baru, dan pastinya dengan gandingan dengan rektor yang baru juga, Profesor Tan Sri Dr. Datuk Zulkifli Abdul Razak. Pastinya ini satu gabungan yang hebat untuk melihat bagaimana lonjakan UIA ke tahap yang tertinggi, dan pastinya akan dibanggakan oleh semua rakyat Malaysia, khususnya bagi warga UIA dan juga para graduan dan alumni UIA secara keseluruhannya. Terima kasih Datuk Dr. Daud Bakar, kena datang lagi, mungkin dengan isu yang berbeza pula. Sekian temu bual kami dengan Presiden UIA yang baru, dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam sesi seterusnya. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Terima kasih.